Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tentang salah seorang tokoh yang terkenal dalam sejarah Islam, iaitu Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah ni akan kita pelajari menggunakan image visual di hadapan anda. Cuma sebelum tu, kalau anda nak belajar menggunakan image visual, perlu ingat untuk elakkan anda keliru dengan tokoh-tokoh lain yang kita akan belajar menggunakan gambar juga, anda kena ingat tips yang pertama dan utama, iaitu ingat nama tokoh tersebut berada pada image apa, pada gambar apa. Dan baru kita kaitkan gambar tersebut dengan gambar-gambar lain yang ada di sekitarnya. Barulah kita tak akan confuse antara gambar seorang tokoh dengan tokoh-tokoh lain yang kita akan belajar nanti. Untuk topik kali ini, tips utama ialah ingat perkataan Abu Hanifah yang berada pada kapal terbang. Okey? Cuba anda lihat gambar seorang lelaki bernama Nu'man yang memegang sabit. Sebenarnya nama penuh Imam Abu Hanifah ada kaitan dengan image ini. Nama penuh beliau ialah Nu'man bin Sabit. Lihat pula image kapal terbang yang tertulis di atasnya perkataan Abu Hanifah, AH. Abu Hanifah ni sebenarnya kunyah ataupun gelaran yang diberikan kepada Nu'man bin Sabit. Kemudian anda nampak tak huruf K yang berdiri megah di atas jalan raya? Huruf K ni ialah simbolik kepada tempat lahir Imam Abu Hanifah, iaitu di Kufah, Iraq. Seterusnya anda nampakkan perkataan Asia Tengah pada awan serta perkataan Eropah yang juga pada awan. Asia Tengah dan Eropah ni sebenarnya merupakan dua tempat utama yang tersebarnya mazhab Hanafi. Image berikutnya ialah seorang lelaki bernama Amru yang sedang duduk di atas huruf K. Nampak kan? Amru ni pula sedang membaling ke bawah wang dinar bertebaran di atas jalan tu. Mesej yang nak disampaikan di sini ialah Imam Abu Hanifah mempunyai ramai anak murid. Salah seorang daripadanya bernama Amru bin Dinar. Image seterusnya pula ialah perkataan FIKH. Dan di sebelah huruf H tu ada orang tengah baca surat khabar. Apa maksudnya? Untuk pengetahuan semua, Imam Abu Hanifah pernah menghasilkan sebuah buku yang diberi nama Fiqh Akbar. Ia adalah sebuah kitab dalam bidang fiqh yang menjadi rujukan umat Islam sehingga sekarang. Sebenarnya ada satu lagi image yang kita belum sebut. Image tersebut ialah karung duit yang dipegang oleh lelaki bernama Nu'man. Karung duit ni sebenarnya ialah simbolik kepada sebuah lagi kitab yang dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah. Kitab tersebut diberi nama Al-Faraid. Kitab Al-Faraid ini ialah berkenaan dengan pembahagian harta pusaka. Imam Abu Hanifah mempunyai kaedah tertentu untuk menentukan hukum. Yang pertama semestinya Al-Quran, kedua hadis, seterusnya fatwa sahabah. Fatwa sahabah ni adalah pandangan ataupun ijtihad yang dikeluarkan oleh seorang sahabat ataupun lebih terhadap satu perkara. Sahabat ni siapa? Mereka ialah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, Muslim, serta mereka berdampingan dengan Rasulullah untuk tempoh yang lama. Contoh fatwa sahabat ialah isu isteri yang diceraikan dengan talak bain ketika suami sakit tetapi masih lagi berhak untuk terima harta. Ini adalah berdasarkan kepada fatwa Saidina Uthman bin Affan. Seterusnya ialah qiyas. Qiyas ni pula ialah menyamakan hukum satu perkara yang baru yang belum ada sebelum ni dengan perkara yang dah ada, telah jelas hukumnya kerana ada persamaan dari segi sebab atau manfaat. Contohnya ialah
menghukumkan haram memusnahkan harta anak yatim kerana dikiaskan kepada haramnya memakan harta anak yatim yang jelas termaktub dalam Al-Quran. Yang ketiganya pula ialah istihsan. Istihsan ni maksudnya meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang lebih ringan, yang lebih memudahkan orang ramai disebabkan oleh masalah ataupun keperluan tertentu. Contohnya dalam bab bai'us salam. Bai'us salam ni jual beli secara tunai tetapi serahan barang tu ditangguhkan ke tempoh ataupun tarikh yang lain. Sepatutnya mengikut syariat Islam, jual beli mesti dilakukan serentak. Penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan harga barang tersebut pada waktu yang sama. Cuma disebabkan oleh keperluan tertentu, bai'us salam ini dibenarkan dalam Islam. Contoh istihsan yang kedua pula ialah menetapkan hukum harus bagi sesiapa yang mengenakan bayaran tertentu untuk bilik mandi tetapi tidak menghadkan tempoh penggunaannya berapa jam serta berapa isi padu air yang boleh digunakan. Sebab dalam syariat Islam sepatutnya bila berlaku jual beli mesti ditetapkan dengan jelas tempoh, masa, kadar dan sebagainya. Untuk memudahkan orang ramai, perkara ini dibenarkan. Yang keempatnya pula ialah ijma' sahabat. Ijma' sahabat ini bermaksud persepakatan para sahabat Rasulullah SAW dalam menetapkan sesuatu hukum. Contohnya, ijma' sahabat dalam isu melantik khalifah menggantikan Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda bagi menguruskan negara Islam. Yang terakhir pula ialah uruf. Uruf ni ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Contoh paling ketara ialah jual beli tanpa akad, iaitu ijab dan qabul yang biasa diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Walaupun akad merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut, tetapi diberi kelonggaran di sini memandangkan uruf masyarakat mengatakan jika peniaga bersetuju untuk menyerahkan barang kepada pembeli, ia bermakna saya jual. Manakala jika pembeli bersetuju untuk menyerahkan wang kepada peniaga, bermaksud ia bersetuju untuk membeli. Seolah-olah telah berlakulah proses ijab dan kabul di situ. Saya kira imej visual ini sudah cukup untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan latar belakang Imam Abu Hanifah serta sumbangan-sumbangan beliau dalam Islam. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi di lain siaran. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum.